Assalamualaikum kepada Dr. Nashira Abu Bakar serta semua rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kerana diberikan peluang kepada kami untuk membuat pembentangan mengenai tajuk Bank Simpanan Nasional atau lebih kita kenali dengan nama BSN. Nama saya Haliza binti Ramli, nombor matriks 265926. Bank Simpanan Nasional telah ditubuhkan di bawah Akta Parlimen 146 pada 1 hari bulan Disember 1974. Ia merupakan sebuah badan berkanun yang diletakkan di bawah Kementerian Keuangan. Perdana Menteri yang kedua, Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Husin, telah melancarkan BSN secara rasmi pada 5 hari bulan Disember 1974. Dengan penubuhan ini, maka tanggungjawab Bank Simpanan Pejabat Pos telah diambil oleh BSN sepenuhnya. Objektif utama penubuhan BSN adalah untuk menggalakkan simpanan di samping menyemai sikap berjimat cermat dan suka menabung di kalangan masyarakat. BSN komited membantu kerajaan dengan menggunakan dana bank bagi tujuan aktiviti pelaburan dan sebagai salah satu pembiayaan yang dilakukan bagi tujuan pembangunan ekonomi negara serta menjaga kepentingan pelabur-pelabur dan semua pelanggannya. Kini, BSN mempunyai lebih daripada 9.1 juta pelanggan di seluruh Malaysia dengan deposit uncit melebihi 25.9 bilion ringgit. BSN sentiasa meningkatkan perkhidmatan serta melaksanakan pelbagai inovasi supaya dapat terus memenuhi kehendak para pelanggannya. 2 garis panduan telah diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2002 iaitu The Guiding Principle for Risk Management for Islamic Financial Institution dan The Standard for Capital Adequacy. Semua institusi perbankan Islam perlu mematuhi 2 garis panduan ini kerana ia mengikuti spesifikasi antarabangsa. Dengan pengamalan 2 garis panduan ini, maka pengurusan risiko dapat diurus dengan lebih cekap dan efisien. Di samping dapat membantu institusi perbankan Islam untuk memperkemaskan lagi amalan sistem perbankan. Dengan saranan ini, maka keputusan telah dibuat oleh pengurusan BSN untuk menawarkan sepenuhnya skim perbankan Islam kepada masyarakat. Untuk penerangan mengenai produk-produk perbankan Islam yang ditawarkan dan kontrak yang diguna pakai oleh BSN, saya menjemput Puan Zulika Zahilan untuk meneruskan pembentangan. Dipersilakan. Terima kasih Puan Haliza. Sekarang giliran saya, Zulika binti Zahilan, nombor matrik 266423 akan membentangkan mengenai BSN My Home I, iaitu Hartanah Kediaman. BSN My Home I merupakan salah satu produk Islamik yang telah diperkenalkan oleh BSN, Perbankan Islam, bagi memenuhi keperluan hartanah dan rumah kediaman. Produk ini diperkenalkan di bawah konsep syariah, yang mana konsep yang digunakan bagi produk ini ialah tawaruk murabahah komuniti. Ianya akan melibatkan 2 kontrak jual beli iaitu di antara penjual dan juga pembeli. Melalui produk ini, pelanggan akan membeli komuniti secara pembayaran tangguh, yang mana ianya bertujuan untuk melakukan penjualan semula komuniti tersebut dengan meletakkan harga yang lebih rendah bagi mendapatkan pulangan sejumlah tunai. Kemudian, pembeli bagi aktiviti penjualan yang pertama tadi akan menjual aset yang telah dibeli sebelum ini kepada pihak yang lain iaitu pihak ketiga secara tunai. Ia melibatkan kepada kontrak yang berunsurkan wakalah atau perwakilan dengan menggunakan satu struktur yang dipanggil sebagai dual agency. Pertama, pihak penjual akan melantik pihak bank yang menjadi wakil kepada dirinya untuk menyempurnakan pembelian komuniti tersebut.
Kedua, ianya berkonsepkan kepada pelantikan pihak bank sebagai wakil pelanggan untuk melakukan penjualan komuniti kepada pihak lain iaitu pihak ketiga. Secara amnya, konsep berasaskan jualan di dalam konsep perbankan Islam ini, ianya akan wujud dengan melibatkan beberapa pihak penting iaitu pelanggan, pihak bank, penjual dan juga pembeli komuniti itu sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Dengan ini saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Puan Rosmawati. Silakan Puan. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih Zulika atas pembentangan tadi. Saya Rosmawati binti Ayah, matrik nombor 266313 akan membuat pembentangan tentang produk BSN Auto Eye. BSN Auto Eye telah diperkenalkan bagi membantu pengguna kenderaan pada hari ini mendapatkan pembiayaan kenderaan yang ingin dimiliki oleh mereka. Ini berikutan dengan peningkatan penawaran produk dan perkhidmatan daripada syarikat pesaing. Jumlah pembiayaan minimum bagi produk ini adalah sebanyak RM25,000 dan jumlah maksimum adalah boleh mencecah sehingga 90% daripada harga jualan kenderaan tersebut. Tempoh masa pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank kepada pelanggan mempunyai had tempoh minimum selama 36 bulan dan juga had maksimum sehingga 108 bulan bergantung kepada umur persaraan peminjam tersebut. Pembiayaan ini juga adalah terbuka kepada kenderaan baru nasional, bukan nasional dan juga kenderaan import yang telah dibaik pulih. Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak berasaskan sewa beli. Kontrak ini kebiasaannya diguna pakai di dalam aktiviti perniagaan melibatkan antara penyewa dan juga tuan punya aset. Kebiasaannya, jenis kontrak perbankan Islam ini seringkali dipraktikkan di dalam pembiayaan sewa beli kenderaan. Justru itu, produk ini adalah berdasarkan kepada kontrak Al-Ijarah Tuma Al-Bay yang merujuk pada dua kontrak iaitu Ijarah dan Bay atau dikelaskan di bawah kontrak berasaskan sewa beli. Berdasarkan kepada kontrak ini, pihak BSN akan membeli kenderaan tersebut dahulu dan pihak pelanggan akan melakukan penyewaan terhadap kenderaan tersebut sehingga satu tempoh yang telah ditetapkan di dalam kontrak persetujuan. Kemudian, apabila tempoh sewaan itu telah tamat dan pelanggan juga membuat pembayaran pembiayaan tersebut secara konsisten, maka kenderaan tersebut secara langsungnya akan menjadi milik pelanggan tersebut secara sepenuhnya dan tidak lagi terikat dengan pihak bank. Sekian, terima kasih dan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Puan Ayu Mastika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Rosmawati. Saya Ayu Mastika binti Rahmat, nombor matriks 265863. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan untuk produk seterusnya iaitu kad kredit BSN Al-Aiman. Produk kad kredit BSN Al-Aiman ini merupakan produk simpanan yang ditawarkan oleh pihak Bank Simpanan Nasional. Di dalam produk ini, pihak BSN akan menawarkan fee pengurusan yang rendah sebanyak 11% setahun bagi mereka yang dikategorikan di bawah kaki tangan kerajaan dan sebanyak 13.5% setahun bagi kaki tangan swasta. Namun, pihak pelanggan perlulah menjelaskan bayaran minimum yang perlu dibayar tepat pada masanya selama tempoh 12 bulan berturut-turut seperti yang dipersetujui. Kemudian, kebaikan yang boleh diterima oleh pelanggan melalui penggunaan kad kredit ini ialah fee hanya akan dibayar ke atas baki yang belum dijelaskan sahaja.
Ini menunjukkan BSN menjadikan produk perbankan Islam mereka sebagai sesuatu yang mematuhi syariah dan tidak melanggar undang-undang agama. Selain itu, terdapat beberapa ganjaran yang boleh diperoleh oleh pengguna kad kredit seperti penebusan happy points dan juga menikmati diskaun dan tawaran istimewa untuk menjamu selera, membeli belah dan bercuti di mana-mana tempat rakan niaga BSN yang terpilih. Penawaran produk ini juga didatangkan dengan pakej perlindungan percuma, takaful, kemalangan perjalanan dan kesulitan apabila pelanggan membayar tambang penuh tiket kapal terbang menggunakan kad kredit BSN ini. Ini menunjukkan bahawa BSN bersistemkan perbankan Islam mahu menjadi sebuah institusi kewangan yang dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggannya dengan pelbagai cara. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan mengenai kontrak kad kredit BSN Al-Aiman. Kad kredit BSN Al-Aiman merupakan produk yang ditawarkan oleh BSN di bawah konsep patuh syariah perbankan Islam, iaitu ujrah atau dikenali sebagai kontrak berasaskan upah. Ujrah ini boleh dikatakan sebagai fee atau bayaran yang diberikan oleh ahli kad bank, iaitu pelanggan kepada pihak bank untuk penggunaan beberapa kemudahan yang ditawarkan. Kontrak berasaskan upah ini boleh didefinisikan sebagai bayaran komisen atau bayaran yuran yang dikenakan bagi setiap perkhidmatan oleh pihak bank kepada pengguna kad kredit tersebut. Namun begitu, berdasarkan kepada kontrak perbankan Islam ini, kedua-dua pihak perlulah mengetahui upah yang akan diberikan supaya tidak timbulnya sebarang konflik atau masalah pada masa hadapan. Ini juga menunjukkan bahawa tawaran produk yang dilakukan oleh BSN ini produk yang mematuhi syariah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Pembentangan seterusnya dipanjangkan kepada Puan Rozina. Silakan. Terima kasih kepada Ayu Mastika. Assalamualaikum. Saya Rozina binti Ismail, matriks nombor 266317. Saya akan membentangkan tentang produk BSN MyRinggit I Executive 1. BSN MyRinggit Executive 1 merupakan salah satu pembiayaan peribadi di Malaysia yang tidak bercagar. Ini bermakna pihak pelanggan tidak perlu mengemukakan sebarang cagaran semasa proses permohonan pembiayaan. Pelan pembiayaan ini memfokuskan kepada penawaran yang khusus kepada mereka yang terdiri daripada golongan profesional yang bekerja di dalam sektor swasta, termasuklah kaki tangan yang bekerja di bawah syarikat yang berkaitan kerajaan atau GLC. Jumlah pembiayaan ditawarkan oleh BSN adalah sehingga RM200,000 dengan syarat tempoh maksimum. Pembiayaan tersebut adalah terhad kepada selama 10 tahun. Keistimewaan yang ada pada produk BSN ini boleh dilihat daripada kadar pulangan keuntungan tahunan yang ditetapkan oleh BSN adalah merupakan antara yang terendah, iaitu serendah 6% jika dibandingkan dengan pembiayaan peribadi Islamik yang ditawarkan oleh bank-bank lain. Pembiayaan BSN MyRinggit I Executive 1 ini adalah berlandaskan konsep tawaruk yang menggabungkan bai murabahah dan juga kontrak wakalah. Murabahah adalah merujuk kepada suatu transaksi bagi aktiviti pembelian dan aktiviti penjualan di mana harga kos bagi setiap aset dan juga margin keuntungan yang akan diperolehi adalah perlu diketahui oleh pihak pembeli itu sendiri, serta pada masa yang sama ia perlulah dipersetujui bersama dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Kemudian, penggunaan produk ini juga membolehkan pembayaran harga jualan boleh dibuat oleh pihak pelanggan sama ada secara penuh ataupun secara berperingkat. Selain itu, bagi tujuan untuk melaksanakan aktiviti pelaburan, produk ini juga boleh dikategorikan di bawah kontrak wakalah, di mana wujudnya akad perwakilan yang melibatkan pihak pelanggan dan juga pihak bank. Pada ketika ini, pihak bank merupakan ejen yang mana memainkan peranan penting untuk melabur
menetapkan sejumlah wang yang dimiliki oleh pelanggan ke dalam mana-mana transaksi atau aktiviti pelaburan yang secara dasarnya mematuhi syariah agama yang telah ditetapkan. Untuk pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Puan Suzalaihani. Terima kasih. Terima kasih rakan-rakan saya atas pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum, saya Suzalaihani Zakaria, nombor matriks 266380. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan daripada pembentangan kumpulan kami. Selama 4 dekad penubuhan Bank Simpanan Nasional, BSN begitu komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia. Bagi mempersiapkan misi tersebut tercapai, pengurusan BSN telah mengenal pasti bahawa operasi perbankan Islam adalah satu potensi yang harus diterokai dengan lebih mendalam. Cabaran dalam industri keuangan yang semakin sengit memerlukan satu peralihan daripada aspek minda, budaya kerja, penggunaan sumber-sumber sedia ada secara optimum di samping produk dan perkhidmatan yang memenuhi serta menambat hati pelanggan untuk terus setia bersama. Step 21 merupakan pelan inisiatif strategi BSN 2019-2021 dirangka untuk memberi pengalaman yang menarik kepada semua pelanggan. Inovasi sentiasa dilaksanakan bagi meningkatkan kepuasan pelanggan. 4 teras di dalam step 21 iaitu Sustainability Grow Revenue, Transform into a High Performance Driven Bank, Enhance the Core toward Digitalization and Bank Operation, dan Put Customer First diharapkan dapat memacu BSN untuk terus berada di landasan seiring dengan pesaing-pesaing lain dalam industri keuangan. Selain itu, BSN akan terus melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif termasuklah usaha digitalisasi bagi menambah baik dan mengoptimalkan proses dalaman, mempertingkatkan perbankan internet MyBSN serta urus niaga eBSN dan juga mempelbagaikan produk perbankan Islamik agar terus kekal menjadi pilihan masyarakat berbilang kaum di Malaysia dan dikenali sebagai bank yang berprestasi tinggi. Pelancaran BSN Care dengan jenamanya menggapai kehidupan yang lebih baik diharapkan dapat terus melayani komuniti tanpa mengira kedudukan sosial untuk terus kekal relevan di persadaran negara dan dunia. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.